Apa khabar semua? Bawa motor memang best kan? Lagi-lagi motor yang enjin dia sedap. Tapi sebenarnya enjin best macam mana pun, power yang nak dihantar ke tayar tu perlu lalu sama ada rantai, belt ataupun shaft. Barulah kita dapat rasa power dari enjin ni. Jadi dalam video ni kita nak tengok antara guna rantai, belt dengan shaft ni mana yang paling bagus. Kenapa rantai sangat popular dekat motosikal serta kebaikan dan keburukan setiap sistem ni. Baik, disebabkan majoriti motosikal dekat Malaysia ni guna rantai, kita akan tengok sistem rantai ni dulu. Kalau anda nak tahu, rantai ni sangat popular sampai ada orang tak tahu pun yang ada motor tak pakai rantai. Jadi dari motor kapcai sampailah motor GP yang powerful tu, hampir semua motor guna rantai ni. Jadi secara mudahnya nak guna rantai ni kena ada dua sprocket. Satu attach pada enjin dan satu lagi attach pada tayar belakang. Most likely dua sprocket ni saiz dia berbeza, ikutlah power enjin tu dan motor tu nak guna untuk apa. Even motor yang enjin dia sama saiz pun, manufacturer yang berbeza akan guna saiz sprocket yang berbeza. Jadi rantai ni dia jadi sangat popular first sekali sebab dia tak mahal nak produce. Maknanya kalau kata rantai ni putus, kita nak ganti pun tak mahal sangat. Dan besi pun agak robust juga sebab dia besi. Jadi bukan senang lah rantai ni nak rosak. Dan disebabkan saiz rantai ni pun diorang dah match betul-betul dengan saiz sprocket tu, jadi memang agak mustahil untuk ada slip melainkan rantai tu betul-betul longgar. Maknanya proses untuk transfer power dari enjin kepada tayar tu sangat efisien kalau guna rantai dan tak sampai 5% pun power loss dia. Dan rantai pula dia agak tahan lah, kita nak guna dekat mana-mana pun. Masa panas pun boleh, masa hujan ribut pun boleh, jalan elok boleh, jalan tanah merah pun boleh. Cuma kalau kotor sangat tu, kita kena bersihkanlah dia. Dan mungkin ini adalah salah satu kekurangan rantai ni. Maknanya sekejap-sekejap kita kena bersihkan dan letakkan lubrication yang baru. Kalau tak, makin lama dia makin tak efisien. Dan lepas tu, time service nak kena check lah. Kalau dia kendur sangat ataupun tegang sangat. Dan nak kena make sure alignment chain dengan sprocket tu sentiasa betul. Tak adalah susah sangat nak jaga. Tapi kalau guna belt, lagi tak payah jaga. Okey, jom kita tengok pasal belt pula. Untuk motor yang guna belt ni, walaupun konsep dia hampir sama dengan guna rantai, even memang ada pun orang convert motor rantai kepada motor guna belt, tapi sebenarnya rantai jauh lebih popular daripada belt. Antara brand yang sangat suka pakai belt drive ni adalah Harley Davidson. Yang saya cakap hampir sama dengan chain tu adalah sebab belt ni pun dia ada gigi-gigi ataupun groove dia yang mana dia akan gigit pada sprocket dekat enjin dan juga tayar. Jadi effectively cara dia berfungsi ni sama je lah dengan chain. Cuma belt ni material dia tak dibuat dari besi lah. Dia dibuat daripada getah yang heavy duty. Dan kelebihan belt berbanding chain ni adalah dia ringan. Jadi motor lebih responsif dan juga dia lebih senyap berbanding chain. Lagi satu yang best tu adalah belt ni dia tak perlu lubrication macam chain. Jadi boleh kata maintenance free lah. Cuma belt drive ni lebih sesuai untuk motor cruiser yang mana dia nak jalan jauh dan jalan tu pun jalan yang elok. Exactly macam motor-motor Harley Davidson. Untuk buat sebagai off-roader tu agak tak sesuai sebab pasir dengan batu tu selut lagi. Kalau masuk dekat celah-celah belt tu, memang nanti jadi masalah, takut ada slip. Kalau rantai tak apa lagi, selut tu boleh lepas celah-celah rantai tu. Tapi belt ni, selut tu tak ada tempat nak pergi mana-mana. Itu yang tak sesuai untuk buat off-road. Satu lagi masalah belt ni adalah walaupun dia ringan dan lagi senyap dari chain, tapi kalau dia rosak, kos nak ganti tu lebih mahal. Kalau chain tu boleh lagi kita adjust size dia, tapi belt ni dia datang satu unit macam tu. Maknanya setiap motor akan ada ukuran belt dia sendiri dan tak boleh tukar-tukar dengan motor lain. Ada satu part rosak ataupun terkoyak sikit, kena ganti semua belt tu. Material belt tu sendiri sangat canggih sebab dia boleh tahan even lebih dari 100,000 kilometer. Jadi dia agak mahal. Jadi mungkin sebab tu motor-motor biasa tak guna belt ni. Dan motor yang mahal macam Harley je guna. Bila owner mampu beli motor ni, automatik kita akan assume yang dia mampulah nak ganti belt ni kalau putus dan sebagainya. Okey, jadi kita dah tengok yang kalau guna chain memang nak kena maintain.
Guna belt tak perlu maintain, tapi dia mungkin putus. Dan satu lagi, sistem yang kita akan tengok ni pula tak payah maintain dan mungkin takkan rosak sepanjang hayat motosikal tu. Canggih tak? Tapi sebelum tu, kalau anda ni seorang pemilik kereta tapi tak berapa mahir pasal enjin kereta anda, ini boleh jadi sesuatu yang bahaya. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Okey, jom kita sambung. Sistem yang kita tak perlu maintain langsung ni dinamakan shaft. Dan shaft ni pun kita tahulah, dia adalah sebatang besi yang mana dekat hujung besi ni ada gear. Gear ni akan connect pada enjin dan juga pada tayar belakang dengan spiral bevel gear untuk drive tayar belakang tu. Jadi connection macam ni memang solid dan tak ada kemungkinan putus macam chain ataupun belt. Cuma masalahnya, sistem yang guna shaft ni lah yang paling mahal. Kenapa pula mahal? Tadi cakap tak payah maintain sepanjang hayat motor tu kan? Disebabkan dia guna shaft dan ada permukaan besi yang bersentuh, maka kita nak kena lubricate dia. Bila nak lubricate, mesti nak kena buat casing untuk takung lubrication oil ni. Jadi keseluruhan assembly ni menjadikan sistem tu agak berat dan juga mahal. Cuma yang bagusnya, bila shaft ni duduk dalam casing, maka segala habuk ke, pasir ke memang takkan masuk dan kacau operasi shaft ni. Bila habuk tak masuk, itu yang dia boleh tahan sampai bila-bila. Cuma bila sistem ni dah jadi berat, akan ada banyak power loss. Jadi motosikal yang pakai shaft ni hanya sesuai untuk motor yang power lah. Enjin mesti besar dan horsepower mesti tinggi sebab sebahagian power tu akan digunakan untuk drive shaft ni. Dan satu lagi yang best sebab dia duduk dalam casing ni adalah motor ni sesuai digunakan di mana-mana saja. Nak buat endurance street pun boleh, nak off-road pun boleh sebab selut takkan masuk celah-celah gear dia tu. Dan mungkin paling best adalah untuk long distance lah sebab kita tak payah risau nak lubricate rantai contohnya dan tak perlu risau nak bersihkan belt. Kita just jalan je lah selagi kita larat. Cuma of course memang kita cakap dia tahan, tapi benda mechanical ni tak ada siapa yang boleh guarantee. Kalaulah kata rosak atau nak kena ganti sistem ni, memang antara ketiga-tiga sistem ni yang guna shaft ni lah yang paling mahal. Jadi anda nampak tak perbezaan ketiga-tiga sistem drive untuk motosikal ni? Sekali lagi, link untuk join kursus enjin Zero to Hero ada di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.